ramai sangat yang mengikuti ajaran ini sekarang. Saya pernah lah secara tidak sengaja dibawa kawan supaya masuk ke satu grup di dalam grup WhatsApp, grup sufi rupanya. Dia ada terdapat 500 ahli, dan di dalam itu mengajar martabat 7, mengajar wahdatul wujud. Dia di antara menyebabkan saya ditendang daripada grup WhatsApp itu adalah apabila mereka mengatakan bahawa kita tidak wujud. Kita ini tidak wujud. Yang wujud hanya Allah saja. Kita semua tidak wujud. Manusia pun tidak wujud. Semua tidak wujud. Jadi saya membantah ketua host grup WhatsApp itu, sehingga saya ditendang. Saya kata, jadi awak pun tidak wujudlah sebenarnya. Dia mulalah marah kepada saya dan keluarkan saya daripada grup itu. Apa yang saya nak sebut bahawa perkara ini adalah, pada saya adalah bahaya, sebab dia ada panggil martabat 7 ini mengenal proses tajalli Allah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala daripada dataran yang saya kata dataran awal itu. Allah Subhanahu Wa Taala pada dataran awalnya itu, kejadian awalnya pada dataran awal sebelum dia memperkenalkan diri, Allah Subhanahu Wa Taala disebut di dalam ilmu ini bahawa dianya adalah la ta'ayun, tiada bernama, tidak bernama Allah pun, tiada nama, tiada sifat, tiada perbuatan, tiada apa, kosong. Daripada situ martabat 7 ini dia kata Allah menjelma atau tajalli, Allah SWT Allah bertajalli, ataupun kita panggil menjelma, melalui proses penjelmaan sehingga kepada martabat yang apa yang dia panggil yang ketujuh, iaitu insan kamil, menjadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya benda itu clear, dan sekarang pun menjadi isu bahawa ada yang menyebut bahawa Muhammad itu Allah. Tidak peliklah sebenarnya, sebab di dalam negara kita, di dalam dunia lah sebenarnya, Malaysia, Indonesia dan sebagainya ini, ada ilmu ini. Ilmu menyatakan bahawa Allah bertajalli, Allah menjelma daripada tahap awal kejadiannya. Kita nak cakap apa? Dia kata pada peringkat awal itu Allah kosong, sehingga dia menjelma untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia. Ini daripada mana? Sebelum saya membawa kepada dalil, saya tidak mahu bercakap panjang-panjang pada malam ini. Saya nak cakap pasal dalil yang mereka bawa, yang sebenarnya adalah dalil sarang laba-laba. Ini kalau orang tasawuf yang mendokong perkara ini, saya bukan masalah dengan ilmu tasawuf itu, ilmu tasawuf ini yang mendokong martabat 7 ini, bahawa saya kata bahawa dalil mereka itu dalil sarang laba-laba, dalil yang sangat lemah, rapuh, yang tidak kuat, yang tidak layak, tiada kekuatan untuk menjadi dalil Islam sebenarnya, dalil akidah sebenarnya. Sehingga orang berlui ini orang-orang di Pakistan tu sampai 40%, mereka ini orang sufi lah, tasawuf. Bila sebut sufi, tasawuf lah, berlui mereka menyebut bahawa Allah di atas aras, Allah di atas aras, dan turun ke dunia, dia adalah Muhammad di Madinah. Dia di atas aras adalah Allah, dan turun ke dunia dia adalah Muhammad. Turun ke Madinah dia adalah Muhammad. Sampai begitu jelas sekali. Kemudian di dalam buku Hakikat Insan ni, apalagilah sebenarnya di tahap akhir itu adalah tahap insan kamil itu, dan tahap yang ketujuh itu adalah tahap di mana dia panggil Muhammad itu adalah insan kamil, dan sehingga membawa kepada kita ini adalah sebenarnya adalah di dalam diri kita itu ada Allah. Kita sendiri, zahir kita adalah Muhammad, batin kita adalah Allah. Itu yang diajar dalam buku Hakikat Insan ini. Walau macam mana dia cuba nak kawa-kawa pun, tetapi itulah maksudnya. Jadi saya, sebagaimana yang saya sebut tadi, kita nak tengok dalil dia. Dalil dia yang menyatakan bahawa martabat yang pertama itu adalah martabat yang la ta'ayun, yang di mana tidak ada semacam Allah, tidak ada identiti. Allah itu kosong, yang adanya zat Allah saja, dan tidak ada nama, dan tidak ada sifat, tidak ada perbuatan, tidak ada nama, tidak ada sifat. Dari mana ini? Ini yang penting, sebab kita ni bercakap pasal profesionalisme. Orang panggil kalau dalam kerja di jabatan, di dalam perkhidmatan awam, di dalam apa-apalah, dalam pekerjaan kita di dunia ini, pengurusan di dunia ini, pentadbiran di dunia ini, kita kata kita mesti profesional. Kita mesti berpegang kepada yang sebenar, peraturan yang kuat. Tetapi di dalam
isu ini sehingga tersebar begitu luas, tetapi tidak ada profesionalisme. Tadi saya dah sebut satu tentang hadis maudhu'. Yang ini satu yang paling penting. Saya tengok semua sufi-sufi, semua penjelasan oleh golongan yang mengangkat martabat 7 ini berpegang kepada hadis ini. Dan alhamdulillah, saya Allahu Akbar, saya bersyukur kepada Allah. Saya rasa kawan-kawan pun ramai di dalam ikut live ini ke sebagainya, mereka tahu bahawa kita ini, Islam kita adalah Quran dan hadis. Quran kita kata mestilah tafsir yang muktabar, manakala hadis pula mestilah hadis sahih. Tetapi ini terang-terang menyatakan bahawa hadis yang menyatakan bahawa Allah tadi yang di peringkat awal tu, yang tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada sifat tadi, daripada hadis ini. Hadisnya kuntu kanzan wala u'raf. Aku dulu, Allah kata, aku dulu adalah rahsia yang tidak diketahui oleh makhluk. Aku rahsia yang tidak diketahui oleh makhluk. Fa ahbabtu an u'raf. Aku mau supaya aku dikenali. Fa khalaqtu khalqan. Maka aku jadikan satu makhluk. Tahu apa makhluk itu? Ini pun penting, bahawa yang disebut makhluk itu adalah Allah ambil daripada nurnya. Nurnya itu diambil, nurnya itu kemudian diciptalah makhluk. Fa'arraftuhum. Maka aku perkenalkan diriku melalui makhluk yang aku ciptakan tadi, daripada diriku, daripada cahayaku. Fa'arraftuhum. Maka aku perkenalkan diri kepada mereka. Sekejap. Fa'arraftuhum bi. Aku perkenalkan diriku pada mereka dengan apa yang aku ciptakan itu. Fa'arafuni. Maka mereka pun kenallah aku. Wa fi lafdhin, dalam hadis yang lain lafaznya fata'arraftu ilaihim. Maka aku pun perkenalkan diri kepada mereka. Fabi arafuni. Dengan ciptaan aku itu, apa ciptaan aku itu akan disebut iaitu Nur Muhammad. Ini pun satu isu. Nur Muhammad aku ciptakan daripada cahaya aku. Arafuni, maka mereka pun kenallah aku. Hadis ini yang dipanggil rahsia Allah SWT, yang dibongkarkan, yang Allah nak perkenalkan rahsianya, dirinya kepada makhluk melalui martabat 7 ini. Aku rahsia tersembunyi, iaitu daripada hadis ini. Maka dengan martabat 7 peringkat tadi, daripada awalnya aku tidak dikenali, sehingga tahap kedua, ketiga dan seterusnya, sampai aku dikenali. Hadis ni hadis maudhu'. Hadis ini hadis maudhu', ghairu sahih, tidak sahih. Cari kat mana-mana pun. Cuma dia ada dalam kitab-kitab sufi. Dia disebut sebagai hadis kursi. Kalaulah dianya tidak ada otentik, tidak profesional, langsung menggunakan perkara yang palsu sebegini untuk jadikan landasan akidah. Wa huwa waqi'un katsiran fi kalamin sufiyah. Dianya berlaku orang sufi. Saya tengok sendiri, sama ada yang Melayunya, yang Arab saya jangan tengoklah pasal martabat 7 ini. Yang Melayunya mereka mengatakan bahawa mereka menyatakan tentang hadis ini dan disebut sebagai, ada yang menyebut sebagai hadis dan memang sebut sebagai hadis. Saya tidak mahu bongkar di dalam live saya ini beberapa nama yang sedang popular sekarang. Saya tengok dia punya jadual mengajar, Masya Allah, penuh. Tiap-tiap hari sibuk mengajar martabat 7 ini. Dan yang dia bawa adalah hadis inilah, hadis kursi yang maudhu', yang palsu. Daripada sini dijadikan landasan untuk mengajar martabat 7 ini. Makdzubu 'ala nabi disebut. Ini takhrij nampaknya selektif. Kita boleh tengok sebenarnya, orang tahu bahasa Arab boleh tengok, bukan tengok dengan daripada satu orang yang membuat penilaian, tetapi banyak penilai hadis di dalam di dalam internet. Kita boleh tengok perkara ini bermacam-macam. Ramai mereka ulama, ustaz yang membuat takhrij terhadap hadis ini, mengatakan bahawa makdzub ala nabi, berbohong terhadap nabi. Qala al-Ajluni, qala Ibn Taymiyah, laisa min kalamin nabi. Berapa ulama ini menyebutkannya daripada kata-kata nabi, bukan daripada hadis nabi. Wala yu'raf lahu sanad sahih, wala yu'raf lahu. Pada hadis ini tidak diketahui ada sanad yang sahih, wala dhaif. Bayangkan, sanad sahih pun tidak ada, sanad dhaif pun tidak ada. Maknanya la asla lahu. Hadis itu bukan hadis langsung, dia bukan hadis. Kalau dhaif itu kira okeylah juga, maknanya dia hadis. Tapi ini
sahih pun tidak, dhaif pun tidak, makna dia bukan hadis langsung yang menjadikan landasan utama untuk belajar untuk apa? Untuk proses dia panggil martabat 7 ini. Ilmu martabat 7 ini.